Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-115. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-64 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Orang munafik itu takut kalau diturunkan satu surah Al-Quran yang menerangkan kepada mereka dan kepada orang ramai akan apa yang ada dalam hati mereka dari kekufuran. Katakanlah, wahai Muhammad, ejek-ejeklah seberapa yang kamu suka. Sesungguhnya Allah akan mendedahkan apa yang kamu takut terdedah untuk pengetahuan ramai. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan perkataan tunazzala alaihim dalam ayat ini, ia diturunkan kepada kaum mukminin tentang kumpulan ayat Al-Quran yang berbicara tentang keburukan orang munafik. Pendapat ini menjadikan pengganti nama dalam rangkaian ayat ini tidak seragam kerana sebahagian kepada orang munafik dan sebahagiannya kepada orang mukmin. Oleh sebab itulah pendapat ini kurang mendapat dukungan oleh para ulama. Kemudian beliau menyambung lagi ketika menghuraikan perkataan yahzaru, ialah pura-pura takut sebagai ejekan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Walhal mereka benar-benar berada di dalam ketakutan kerana sedar bahawa ayat Al-Quran itu bukanlah datang daripada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu mereka bimbang sekiranya turun ayat-ayat Al-Quran yang membongkar rahsia tentang diri mereka kerana mereka tahu bahawa kalimah yang digunakan di dalam Al-Quran sangat luar biasa. Mustahil ia dicipta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-64 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa orang munafik begitu takut ayat Al-Quran yang menceritakan perkara yang terdapat di dalam hati mereka. Golongan munafik ini selalu mempersendakan orang mukmin. Disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka, persendakanlah sesuka hatimu. Allah pasti akan menurunkan kepada Rasulnya ayat-ayat yang membuka rahsia keburukanmu dan membuka isi hatimu. Asbabun nuzul ayat ini adalah seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dan dari Qatadah, katanya, dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Tabuk, terlihat suatu kafilah yang berjalan di depan. Mereka berkata antara satu sama lain, apakah Muhammad dapat mengalahkan benteng negeri Syam? Mereka seolah-olah mempersendakan Nabi. Lalu baginda bertanya tentang perkara yang dibincangkan. Mereka menjawab, ya Nabi Allah, kami hanya sekadar bergurau senda sahaja. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini
dalam ayat ini Allah menjelaskan bahawa orang munafik sangat takut kepada Allah yang menurunkan ayat yang menjelaskan perihal isi hati mereka. Selain mereka mencipta pelbagai dalih untuk mengelak pelbagai tuduhan. Pada akhirnya, Allah menyatakan bahawa dia pasti akan menyeksa golongan yang berbuat dosa. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-64 surah At-Taubah ini dengan menjelaskan bahawa sebab turun ayat ini adalah kerana orang munafik sangat suka mencela Rasulullah SAW dalam percakapan sesama mereka. Lalu sebahagian mereka berkata, semoga Allah SWT tidak akan membocorkan rahsia kita ini. Maka turunlah ayat ini. Dalam ayat ini, Allah SWT mendedahkan lagi perangai sebahagian orang munafik yang suka menyakiti Rasulullah SAW dengan pelbagai cara, terutama dengan mencaci dan mengumpat baginda. Antara umpatan itu ialah mereka menyatakan bahawa Rasulullah SAW suka mendengar dan percaya kepada semua berita yang didengarnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan supaya baginda menjawab dengan menyatakan bahawa baginda suka mendengar berita dan perkara yang baik sahaja serta akan menyiasat terlebih dahulu sesuatu perkara jahat yang didengarinya. Baginda percaya kepada berita yang didengari daripada orang yang beriman sebab baginda yakin dengan keikhlasan mereka. Orang yang suka menyakiti dan mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi ancaman dengan azab yang tidak terhingga, sakitnya di akhirat kelak. Orang munafik ialah orang yang suka berbohong dan suka membuat sumpah palsu untuk mendapat kepercayaan orang Islam, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya paling utama dicari keredaannya melalui sikap taat setia dan menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan cara mencaci dan mengumpat sekiranya mereka benar-benar beriman. Mereka selanjutnya disoal balik, tidakkah mereka tahu bahawa orang yang suka mengganggu Rasulullah SAW akan beroleh balasan api neraka yang sangat keji dan hina. Di samping itu, orang munafik sangat bimbang dan cemas jikalau Allah Ta'ala menurunkan satu surah di dalam Al-Quran, iaitu surah yang membongkar dan mendedahkan isi hati mereka yang busuk. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diarahkan supaya memberitahu mereka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan membongkar segala perkara yang dibimbangi oleh mereka itu. Jika mereka disoal, akan meminta untuk bertanggungjawab di atas perbuatan jahat mereka. Pasti mereka akan menyatakan bahawa mereka berolok-olok dan bergurau saja. Sedangkan mereka tetap setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya bukan bahan mainan yang hanya sesuai untuk dijadikan bahan senda gurau. Seterusnya, Profesor Dr. Haji Abdullah Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-64 surah At-Taubah ini. Ayat ini menjadi ketakutan kepada pihak munafik kerana dibongkarkan rahsia dan perkara tersembunyi di sebalik hati mereka. Perkara ini dapat diketahui selepas turunnya ayat-ayat yang menceritakan perihal orang munafik. Bererti, di sudut hati mereka percaya bahawa Rasulullah SAW sememangnya menerima wahyu dari Allah. Berkali-kali rahsia tentang diri mereka dibongkar, antaranya di dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ahzab, Al-Munafikun dan lain-lain. Oleh itu, ayat ini memberi peringatan kepada mereka bahawa sekiranya mereka masih terus bermain-main dengan kebenaran Tuhan, memandang remeh terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan membongkar rahsia hati busuk yang mereka cuba sembunyikan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-64 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Kesimpulannya, ayat ini menggambarkan tentang tingkah laku orang munafik yang pernah diungkapkan dalam perang Tabuk. Mereka merasa bimbang seandainya diturunkan ayat atau surah yang menerangkan setiap perkara yang mereka lakukan. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengatakan kepada mereka agar meneruskan ejekan yang mereka lakukan.
Orang munafik adalah manusia yang tidak mempunyai pendirian. Mereka berada di antara keimanan dan kekufuran. Hati mereka tidak percaya kepada kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Oleh sebab itulah timbul kebimbangan dan perasaan bimbang di dalam hati mereka jika Allah SWT menurunkan lagi ayat-ayat yang mengungkapkan keaiban dan menerangkan segala sesuatu yang ada pada mereka, meskipun mereka menyimpannya dalam hati mereka. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-64 surah At-Taubah ini ialah, pertama, yakin dan percaya terhadap Allah. Ketika mana seorang hamba meletakkan kesabaran di tahap tertinggi dalam menghadapi sesuatu ujian, maka Allah SWT pasti akan menunjukkan baginya jalan keluar. Maka sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW patut dijadikan contoh yang terunggul ketika menghadapi mihnah dan tribulasi dalam perjuangan untuk menegakkan agama Islam. Kedua, Nabi Muhammad SAW sentiasa menganjurkan kepada umatnya supaya melaksanakan amal ibadah agar dilindungi daripada sifat munafik. Antaranya ialah bersegera mendirikan solat berjamaah, berakhlak mulia, mendalami ilmu agama dan menghidupkan solat malam. Ketiga, Al-Quran merupakan mukjizat yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang memberi manfaat kepada orang yang mempunyai hati untuk dijadikan petunjuk kehidupan, mengetahui kebaikan di sebalik setiap perkara dan menjadi bimbingan bagi setiap Muslim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.